Nama saya Denny Suling, nombor matriks 05DGU19F1034. Pukul terabas ialah salah satu cara menyediakan jaringan kawalan mengupuk yang mana kedudukan dapat ditentukan melalui gabungan pengukuran bearing ataupun sudut dan jarak garis-garisan yang bersambung dari stesen ke stesen yang lain. Alat yang perlu kita guna untuk melakukan kerja terabas ialah total station. Kita perlukan 2 prism, 3 tripod, 1 tukul, piket dan parang. Diri siap alat. Okey, yang pertama adalah total station. Dirikan total station di stesen yang kedua, manakala prism didirikan pada station pertama dan ketiga. Lepas diri siap alat, skru pengetat ufuk pada total station dilonggarkan dan halakan total station tersebut ke prism yang berada di stesen pertama dan ketatkan skru pengetat ufuk dan pastikan menggunakan penyilang kiri. Okey, selepas menghadap ke prism, setkan bearing datum menggunakan datum PC yang diambil melalui kompas dan tekan hold pada total station tersebut. Selepas itu, longgarkan semula skru pengetat ufuk dan pusingkan total station mengikut arah jam menghadap prism yang berada di stesen ketiga dan ketatkan semula skru pengetat ufuk dan gerak ambil bacaan pada total station tersebut bearing dengan jarak dan catat ke borang safas. Lepas tu, lepas siap sarapan di stesen kedua, pindahkan total station tersebut ke stesen yang ketiga. Pastikan prism juga dipindahkan ke stesen kedua dan keempat. Lepas itu mula buat cara seperti di stesen 2 tadi, tapi back bearing pada stesen ketiga kita ambil pengiraan daripada purata bearing 2 ke 3 dan kita juga mula daripada penyilang kiri. Okey, penyilang kiri. Lepas tu menggunakan cara tadi, pindahkan total station. Selepas set datum menggunakan purata 2 ke 3, pusing total station ikut arah jam menghadap ke stesen keempat, ambil bacaan dan letak dalam borang travas. Lepas tu begitu juga stesen seterusnya, mula dengan cara yang tadi yang dari stesen kedua, tapi back bearing perlu menggunakan purata sebelum stesen tersebut. Contohnya stesen ketiga, ambil back bearing menggunakan purata 2 ke 3, mana stesen ketiga keempat, 3 ke 4, 5, 4 ke 5 dan 1 5 ke 1, purata 5 ke 1. Dan pada stesen akhir anda akan serap stesen kedua dan anda boleh tahu terabas anda tutup ataupun tak apabila anda telah sampai di stesen yang terakhir lah. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Zulkifra, nombor matriks 05DGU19F1032. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara pemasangan prism. Kita akan mendirikan prism ini di stesen 1 dan 3. Pertama sekali, dirikan tripod di bahagian tengah paku piket, kemudian buka kaki 3 dan pijak di bahagian depan sehingga tidak terasa bergerak. Selepas itu,
letak prism di atas dan ketatkan kunci triband sehingga tidak dapat bergerak. Seterusnya, laraskan gelembung air di tengah bulatan, kemudian pancarkan tepat di total station. Ulang langkah yang sama pada stesen yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Siti Norehan binti Japani, nombor metrik 1026. Saya ingin membincangkan tentang pembukuan serapan. Ruang pertama dihaskan untuk mencatat nilai bearing datum sama ada dari kompas, anggapan atau surihan kerja luar. Nilai datum dicatatkan di kolom purata. Ruang kedua dicatatkan nilai serapan. Dalam bulatan dicatatkan nombor stesen yang diduduki. Contohnya 2. Stesen belakang 1 dicatatkan di baris pertama dan stesen hadapan 3 dicatatkan di baris ketiga pada ruang kedua kolom pertama. Bearing belakang 2 ke 1 di penyilang kiri dicatatkan di kolom penyilang kiri di baris pertama. Bearing hadapan 2 ke 3 di penyilang kiri dicatatkan di kolom penyilang kiri pada baris ketiga. Bearing belakang 2 ke 1 di penyilang kanan dicatatkan di kolom penyilang kanan di baris pertama. Bearing hadapan 2 ke 3 di penyilang kanan dicatatkan di kolom penyilang kanan pada baris ketiga. Bearing 2 ke 1 disetkan 182720 dan bearing 2 ke 3 dicerap dan mendapat 2532847. Bearing di bahagian penyilang kanan dikira menggunakan kalkulator. 1822720 tambah 180 sama dengan 1982720. 2532847 tolak dengan 180 sama dengan 732845. Jarak garisan dicatatkan di kolom jarak pada baris garisan yang berkenaan. Langkah 2 hingga 5 diulangi untuk stesen berikutnya, iaitu stesen 3, 4, 5 dan 1. Pembetulan C perlu diberikan kepada setiap bearing cerapan sekiranya terdapat selisih penutup pada terabas. Selisih ini disebut sebagai tikaian bearing. Tikaian bearing sama dengan bearing yang diukur tolak bearing datum. Tikaian bearing yang diperoleh dibahagi kepada 5 stesen dan selisih pada setiap stesen ialah 11.2 saat. Tikaian bearing untuk ukuran kelas kedua ialah 2 minit 30 saat. Tikaian bearing yang diperoleh dari kerja ukur terabas ialah 56 saat. Maka kerja ukur terabas ini boleh diterima dan seterusnya diberikan pembetulan. Hitungan tikaian lurus bertujuan mendapatkan kejituan dalam ukuran. Had yang dibenarkan mestilah tidak kurang daripada 1:8,000 untuk ukuran baru dan tidak kurang 1:4,000 untuk ukuran minima. Sebelum membuat hitungan tikaian lurus, dapatkan latit dan lipat dahulu. Selepas mengira latit dan lipat, dapatkan jumlah jarak dan beza latit dan lipat. Seterusnya, kira tikaian lurus dengan menggunakan formula ini. 1 / jumlah jarak bahagi square root beza latit kuasa 2 tambah beza lipat kuasa 2 sama dengan 1 / 21.444.22655. Tikaian ini adalah dibenarkan kerana berada di dalam kelas pertama. Nama saya Gevin Kita Nasulin, 05 DGU 19F1008. Saya akan membentangkan tentang mini prism. Mini prism adalah prism bernilai tinggi yang direka untuk ketepatan tertinggi pada jarak sederhana. Mini prism bersaiz lesa, senang untuk penyimpanan dan pengangkutan semasa membawanya ke mana-mana. Mini prism menawarkan ketepatan kedudukan yang tinggi kerana saiznya kecil. Ia juga mempunyai gelombang meratakan bawaan dan dibekalkan dengan lonjakan yang dapat dilampirkan. Dengan susunan ini, titik dapat diukur dengan ketepatan yang sangat tinggi.
Cara menggunakan mini prism ialah dengan dirikan mini prism pada butiran yang hendak dicerap. Ketika dicerap, luruskan mini prism sehingga gelombangnya berada di tengah-tengah bulatan tersebut. Kemudian cerap butiran yang lain dengan cara yang sama. Butiran, ciri-ciri yang ada di atas atau di bawah atau pada aras tanah. Contohnya bangunan, jalan raya, jambatan, pondok telepon adalah contoh butiran buatan manusia. Pokok, sungai, dan bukit adalah contoh butiran semula jadi. Butiran atas, salian kabel. Butiran bawah tanah, pipe pembentungan. Simbol digunakan untuk gambaran butiran. Simbol menggunakan titik, garisan, poligon, dan juga tulisan. Jumlah dan jenis butiran yang akan ditunjukkan di atas plan atau peta adalah bergantung pada skala. Terima kasih. Ukur butiran. Selepas kerja ukur terabas, kita akan masuk kepada ukur butiran. Okey, untuk ukur butiran ni kita perlukan tambah satu alat iaitu mini prism. Mini prism bergerak di tempat butiran yang kita ingin ukur. Okey, langkah pertama yang kita lakukan adalah dirikan total station di station yang ketiga. Okey, set bearing 3/2 dan gerakkan total station hala ke mini prism. Ambil bacaan bearing jarak dan masukkan data tersebut ke dalam borang ataupun buku. Okey. Selepas habis ambil butiran di stesen ketiga, ambil semula gerakkan total stesen tersebut ke stesen kedua. Hal ini kerana untuk kita memastikan sama ada bearing yang kita guna itu lari ataupun tidak. Okey. Selepas kita halak ke prism dan bearing tersebut tidak lari, teruskan pindah total station tersebut ke station lain untuk mengambil butiran dalam kawasan terabas tersebut. Hello, hai, nama saya Sizan Amines. Hari ini saya akan menerangkan ukur kawalan pugak, iaitu ukur aras. Seperti yang kita tahu, kedudukan dua titik di atas permukaan bumi boleh ditentukan dengan pengukuran sudut dan jarak. Tapi maklumat kedudukan titik ini masih dikira tidak lengkap jika data perbezaan ketinggian antara titik ini tidak diketahui. Jadi, pengukuran bagi menentukan perbezaan ketinggian antara titik di atas permukaan bumi yang dipanggil ukur aras perlu dijalankan. So, kerja ukur aras dijalankan untuk menentukan ketinggian atau aras laras setiap titik-titik kawalan ufuk. Kerja ukur aras hendaklah dijalankan daripada batu aras atau batu aras sementara, iaitu BM dan TBM, benchmark dengan temporary benchmark. Antara alat yang digunakan adalah tripod, alat laras dan staff. Antara langkah-langkah ukur aras laras adalah saya akan bagi contohnya. Okey, di sini saya akan tunjukkan contoh dah. Garisan ni akan mewakili permukaan muka bumi. Ini bukan poin 1, 2, 3, 4, 5 dan memulakan dengan TBM. TBM ni temporary benchmark atau satu lagi benchmark BM. Ianya adalah batu aras. Batu aras ni adalah satu titik rujukan tetap yang terletak di atas permukaan bumi, di mana arasnya telah diketahui nilai ukuran tingginya dengan merujuk kepada datum tertentu. Datum rujukan biasanya adalah aras purata laut, mean sea level, MCL. Perbezaan TBM dengan BM ni adalah TBM ianya bersifat tidak kekal. TBM selalunya dibentuk berdekatan dengan tapak ukur bagi menyematkan kerja-kerja rujukan kepada batu aras yang mungkin terlalu jauh. Okey, ini adalah section A, B, C dan TBM 2. Di sini kita akan mulakan cerapan dengan meletakkan staff di sini. Setiap poin ni adalah tempat staff akan diletakkan dan leveling akan diletakkan di antara setiap poin ni. Contohnya di sini. Lepas tu setelah kita disiapkan alat, kita akan ambil bacaan pandangan belakang dan kemudian pandangan hadapan. Yang sebelah ni adalah pandangan belakang, backside, BS. Yang ni adalah pandangan hadapan, FS. Setelah ambil bacaan pandangan belakang dengan pandangan hadapan, kita akan alihkan
alat leveling ke sebelah antara A dengan B. Alat leveling dia akan sentiasa disiapkan di antara point lah dua stesen ni. Dia sentiasa akan berada di antara A dengan B atau di antara setiap stesen TBM dengan A dengan B dengan C dengan TBM 2. Okey, seterusnya didirikan sebelah ni. Setelah ambil bacaan ni, dengan bacaan ni dia akan dipindahkan ke sebelah alat. Akan dipindahkan ke sebelah sini. Benda yang sama juga, ambil bacaan belakang, depan, pindah ke sini, ambil bacaan sampai dekat sini. Ini adalah untuk leveling. Dan satu lagi untuk pandangan antara, contoh dia macam ni. Poin 1, 2, 3, 4. Benda yang sama juga, staff akan sentiasa berada di atas poin ni kalau kita melakukan kerja-kerja pencerapan, kerja leveling. Contohnya, alat disiapkan ke sini. Satu ni, yang ni adalah pandangan belakang PS. Ini adalah FS, pandangan hadapan. Yang kedua ni adalah pandangan antara. Ianya adalah antara pandangan belakang dengan pandangan hadapan. Pandangan belakang ni adalah cerapan pertama yang diambil selepas alat aras disiapkan pada satu titik kedudukan atau bacaan staf pertama yang diambil di atas titik yang diketahui ukuran tingginya macam tadi, yang TBM. Kemudian pandangan hadapan adalah cerapan terakhir sebelum alat aras dipindahkan kepada kedudukan titik yang lain atau bacaan staf yang diambil di atas satu titik di mana ukuran tingginya hendak ditentukan. Setakat ini saja dari saya. Terima kasih. Untuk pembukuan dan pengiraan bagi leveling adalah dengan menggunakan kaedah rise and fall. PB telah direkodkan di BM dan PA DA. Jadi, beza tinggi adalah 2.191 tolak 2.505 sama dengan 0.314. Tanda negatif menunjukkan turun dan dimasukkan terhadap titik A. Nilai turun ini dikurangkan daripada alat laras bagi BM untuk mendapatkan aras laras awal bagi A sebagai 49.556. Prosedur ini diulang dan beza tinggi daripada A ke B diberi oleh 2.505 tolak 2.325 sama dengan 0.180. Tanda positif menunjukkan naik dan dimasukkan terhadap B adalah 49.736. Pengiraan ini diulang sehingga aras laras TBM dikira pada titik yang mana perbandingan boleh dibuat dengan nilai yang diketahui. Apabila ruang dalam aras laras mula telah diselesaikan pengiraan yang dilakukan, boleh disemak dengan semakan aritmetik. Semakan ini adalah jumlah PH tolak jumlah PB sama dengan jumlah turun tolak jumlah naik sama dengan aras laras mula tolak aras laras akhir.